La ilaha illallah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asmaqam Muhammad. Sambung tadi yang kita cerita, apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ya Aba Umair ma fa'alat Nughair? Tengok, pertama Nabi panggil adik Sayyidina Anas dengan Aba Umair. Jadi panggilan yang besar sebenarnya, walaupun dia tak ada anak. Kan tahu Aba Umair disebut oleh sebagian ulama, namanya Umair tadi adalah tasghir kepada umur. Jadi maknanya umurnya pendek. Kata ada orang tanya saya, nak buh nama anaknya Umair, saya kata bih nama lain dulu kot, kata. Nah, boleh saja nak buh, tak ada masalah apa. Tak ada masalah. Nama tu bagus saja. Ada sahabat nama yang macam tu. Tapi bila mana disebut begitu, kata Imam Bajuri, antara sebabnya kerana umurnya pendek dan dia wafat ketika kecil, Aba Umair. Tapi pun begitu Nabi panggil dia dengan gelaran Abu, yakni ayah Umair contohnya, Abu Umair. Dari sini kata ulama perlu memberikan gelar yang besar kepada anak. Kalau panggil Alung kan, panggil Angah, okey. Tapi kalau panggil Boboy, daripada kecil sampai ketua duk Boboy, dia dah mula daripada kecil dah Boboy, dia dah kahwin pun Boboy lagi. Nah, nak cakap dan telefon pun lari masuk noh. Kalau kawan-kawan duk ada lari, kawan dah malu dah, tapi mak duk panggil Boboy tu. Masuk universiti, nah, masa hari convocation, nah, pakat duk main, lagi panggil Boboy, mak panggil jam. Masalah nanti. Sebab tu ubahlah gelar tadi. Kalau anak dah makin dewasa, besar, tukarlah gelar tadi. Jangan digunakan bahasa tadi pada kecil lagi. Panggil Boboy apa semua sekali ni. Ni ramai ni, saya tahu ni dalam ni. Anak-anak panggil Boboy ni ramai. Nah, tahu. Kecil tak apa, tak ada masalah apa. Dah masih kecil lagi. Tapi bila besar tu, kena ubahlah kepada bahasa yang lebih besar sikit. Kadang-kadang dia ada malu, tapi kalau dalam rumah dengan mak dia tak apalah. Ada budak, mungkin juga ada orang kata, saya tak malu, saya bangga dengan gelaran Boboy tu. Tak apalah, patutlah panggil macam tu. Kan? Baik. Jadi, kerana tu bagi besar, anak tu bagi gelar yang besar-besar. Kenapa? Kerana dengan gelar besar tadi, dia akan jadi dewasa. Barulah dia akan rasa tanggungjawab. Jadi dia tak akan rasa tanggungjawab pada waktu. Sebenarnya gelar bahasa tadi pun juga memberi kesan sebenarnya kepada seseorang tersebut. Nampak? Kemudian Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah susuk pribadi yang sangat memberi perhatian besar kepada anak-anak. Sehingga dalam riwayat hadis, pembinaan anak-anak ni adalah dengan apa yang telah dia dapatkan waktu ketika mana kecil. Nah, dan kita tengok dalam hadis bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Dawud daripada Sayyidina Abdullah bin Amir, kata beliau, da'atni ummi yauman. Sayyidina Abdullah bin Amir dipanggil oleh ibunya. Kata beliau, saya telah dipanggil oleh ibu saya pada satu hari. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina. Nabi sedang duduk dalam rumah kami pada waktu itu. Faqalat, kata ibuku, ta'al u'tika, datang sini wahai anakku, aku akan bagi kepada kamu satu benda. Atau riwayat kata yang dibagi tadi tamar. Mai sini, nanti saya bagi tamar, bagi buah kurma. Faqala laha sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma aradti an tu'tiyah, ma aradti an tu'tiyah, apa yang kamu nak bagi kepada anak kamu? Nah, maka kata ibu kepada Sayyidina Abdullah bin Amir, aradtu an u'tiyahu tamran. Nah, ni hadis, saya nak bagi kepada dia buah tamar. Faqala laha, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ibunya, ama innaki law lam tu'tihi syai'a kutibat alayki kadzbatan. Nah, kalau kamu tidak memberi kepadanya dengan apa yang telah kamu janji tadi, maka dicatat kepada kamu dengan satu pembohongan. Ingat ni ibu ayah, jangan biasa anak kita dengan penipuan. Kadang kita sendiri yang buat macam tu. Mai sini, siapa tidur boleh makan coklat. Tidak, coklat pun tak bagi kat anak dia. Anak pun bakal main dah.
Kemudian dia cerita kot lain dan dia larikan fikiran anak dia tadi daripada apa yang telah dijanjikan tadi. Nah, kalau pergi sekolah hari ini, nanti ayah akan bagi hadiah. Nak apa? Anak pun cerita sekian. Budak ni ingatan dia kuat. Kerana dia balik, dia akan sebut balik dekat ayah dia. Ayah kata, kalau saya pergi sekolah, saya dapat hadiah. Mana hadiahnya? Nantilah. Ayah tak kata hari ni. Sebut macam tu pula. Lepas tu kalau tak boleh janji, jangan janji. Jangan dijanji-janjikan dengan perkara-perkara yang sedemikian. Kerana apa? Kerana tu akan menjadi penipuan kepada anak kita. Dan tu akan terletak dalam hatinya dengan perasaan bahawa benda ni boleh dibuat pula kepada anak aku nanti. Dan mungkin dia akan buat juga kepada orang lain dengan sifat tersebut. Tamam. Sebab tu kalau kita lihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anak ni seperti mana baginda Nabi mendidik orang dewasa. Disebutkan dalam hadis Sayyidina Ibnu Abbas dihantar oleh bapaknya Sayyidina Abbas untuk tengok bagaimana Nabi solat malam. Jadi di mana Sayyidina Ibnu Abbas boleh bermalam dengan Nabi? Di rumah Sayyidatina Maimunah. Karena Sayyidatina Maimunah adalah ibu saudara Sayyidina Abdullah. Karena Sayyidina Abbas berkahwin dengan saudari ataupun saudari kepada Sayyidatina Maimunah. Jadi Sayyidatina Maimunah Ummul Mukminin bersaudara dengan isterinya Sayyidina Abbas. Mereka ni adik-beradik. Jadi ni mak menakan sebelah mak lah. Sebab tu Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah boleh tidur di rumah Sayyidina Rasul ketika Nabi bermalam di rumah Sayyidatina Maimunah. Jadi satu malam Sayyidina Abbas kata kepada Sayyidina Abdullah, kamu pergilah ke rumah Sayyidina Rasul malam ni, giliran Sayyidatina Maimunah, mak saudara kamu. Kamu pergi tengok macam mana Nabi semayang. Semayang malam macam mana Nabi semayang malam. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas pun pergilah ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, dan disebut dalam hadis ni, bittu inda qalati Maimunata lailatan. Saya bermalam di rumah bapa ibu saudara saya sebelah ibu, yakni Sayyidatina Maimunah pada satu malam. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tengah malam, macam mana dia tidur dalam hadis disebut bantal panjang macam ni. Nabi letak kepala di sini, Sayyidina Maimunah tidur di sebelah Nabi, Sayyidina Abbas tidur di sini, kepalanya panjang ke sana. Share bantal. Satu bantal saja ada. Nabi tidur sini kepala, Sayyidina Maimunah di sini, Sayyidina Abbas kepalanya di sini, kakinya ke sana. Nabi kaki ke sini. Macam tu caranya tidur. Jadi kemudian malamnya Nabi bangun. Bila Nabi bangun, Sayyidina Abbas rupanya malam tu tak tidur. Sebab takut lagi kalau dia tidur. Tengok lagi Nabi bangun semayang dah, dia tak sedap. Jadi malam tu tak tidur dah. Tunggu. Pati buat tidur tapi tak tidur. Tunggu tengok Nabi bangun tak lagi. Tak, Nabi tak bangun lagi. Nabi bangun tak lagi. Lepas tu Nabi bangun. Falamma kana fi ba'dil lail qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawadda'a min shinnin mu'allaqin wudu'an khafifa. Nabi pun bangun dan kemudian Nabi berwuduk daripada bekah yang tergantung. Ini ada bekah air, ada tempat buka, dan Nabi berwuduk daripada bekah tersebut dengan wuduk yang sederhana, khafifa. Thumma qama yusalli, kemudian Nabi pun bangun menunaikan salat. Faqumtu fatawadda'tu nahwan mimma tawadda'a. Ini riwayat disebut kata beliau berwuduk. Satu riwayat lagi kata beliau tak berwuduk. Dia terus bangun pergi duduk tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia telah tidur dalam keadaan dia tak tidur pun, berbaring saja, maka dia tak batal lagi wuduknya. Kalau dalam riwayat ini pula, tawadda'tu nahwan mimma tawadda'a. Ya, aku berwuduk seakan seperti wuduknya Nabi. Maksudnya waktu Nabi duduk berwuduk tu dia tengok satu-satu Nabi wuduk macam mana. Summa ji'tu faqumtu an yasari. Saya bangun pergi duduk sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahawwalani faja'alani an yamini. Lalu Nabi mengubah kedudukanku daripada kiri tadi pergi ke kanan. Kerana lelaki kena duduk belah kanan kalau nak duduk. Nabi buat macam mana? Nabi pegang hujung telinga Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah, pegang, dan kemudian Nabi tarik mai ke belakang sini, lalu Nabi tarik mai ke sini. Pegang ni hujung telinga. Sebab tu kata ulama, untuk memberi peringatan kepada anak-anak lebih baik dengan pegang telinga. Nah, daripada kita pukul dia. Karena pegang telinga ni ataupun kita tak payah pulah, pegang saja. Kalau nak bagi dia ingat. Tu anak kita ada buat benda yang kita tak nak berkenan. Pegang telinga dia. Pegang telinga dia, abang kata lepas ni tak boleh buat lagi macam ni. Pegang dia, tak payah pulah.
Pulas lagi dia terlupa kita cakap apa tu. Pegang saja bagi dia ingat. Kerana kata ulama, telinga ni adalah alat ataupun perkara yang paling berkesan ketika mana memberi peringatan kepada seseorang, khususnya anak kecil. Ni telinga ni, kat sini ni pegang. Pegang kat cuping ni. Maka dibuat macam tu, faja'alani an yamini thumma salla ma sya'allah al-haditha. Dan Nabi pun solat seperti biasa. Dan disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abi Bakrah rahimahullahu ta'ala qal, qultu li abi ya abati asma'uka taqulu kulla ghadatin. Wahai ayahku, kata anaknya ni, kata Abdullah bin Abi Bakrah, aku kata kepada ayahku Sayyidina Abi Bakrah, wahai ayahku, setiap hari aku mendengar, tiap pagi aku dengar kamu akan sebut Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, wa la ilaha illa anta. Nabi sebut, dia sebut 3 kali pagi dan 3 kali pada waktu petang, kata dia. Setiap hari, kerana ayah dia selalu baca, maka anak dia pun boleh ulang balik dan bagi tahu balik kepada ayah, kenapa ayah selalu baca yang tu. Maka kata ayah, ya bunai, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna fa ana uhibbu an astanna bi sunnatih. Jadi kata ayahnya Sayyidina Abi Bakrah, kata, wahai anakku yang tercinta, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya dan aku suka untuk mengambil sunnahnya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tengok anak, dia akan tengok semua apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ayah jangan lupa anak, walau lekeh macam mana kita sekalipun, kita adalah idola kepada anak kita sampai bila-bila. Lekehlah macam mana kita. Nah, karena kita ni adalah orang pertama dalam hidup dia yang dia kenal pada waktu tersebut. Karena itu kalaulah ibu dikatakan sebagai sekolah bagi anak-anak, maka ayah adalah pengetuanya. Kalau ibu tu sekolah, ayah pengetua dia, hak yang mengurus sekolah tu. Jadi jangan lekeh, ayah ni paling besar sebenarnya. Yang akan menentukan perjalanan bagi keluarga tadi adalah si ayah tersebut. Maka anak kita ni akan jadikan kita ni idola paling besar. Tak percaya, tengoklah. Biasanya anak dia akan ikut apa yang ayah dia pakai, apa yang ayah dia sebut, apa yang ayah dia selalu cakap, apa yang ayah dia pesan dan seumpamanya. Maka itu kalau kata kita mampu menjadi orang yang boleh menjadi contoh tauladan yang penting kepada anak kita, tu penting dan perlu untuk kita lakukan. Untuk anak-anak ni, kalau kata kita berikan perhatian kepadanya pada tempat-tempat yang penting dan pada waktu-waktu yang penting, maka dia akan lebih berkesan. Itu kata ulama, ada 3 tempat yang penting. Ambil berat yang ni. 3 tempat penting, kalau kata kita boleh bagi perhatian dan nasihat kepada anak pada 3 tempat ini, insya-Allah kesannya mendalam. Pertama di mana? Waktu ketika berjalan-jalan. Itu kena ada juga waktu kita ni mengkhususkan waktu kita dengan anak kita untuk berjalan. Bab budak dalam kajian kata mendengar nasihat dalam bilik yang tertutup dengan mendengar nasihat ketika nuzhah, ketika berjalan, waktu berjalan tu lebih besar faedahnya yang diingat. Ini disebut oleh Nabi SAW. Banyak hadis yang disebutkan oleh para sahabat. Contohnya Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, kuntu khalfan Nabi SAW yawma faqala ya ghulam. Ada banyak hadis kan? Ada hadis yang menyebut kuntu ardifu khalfan Nabi. Ardif maksudnya apa? Ardafa dengan makna naik kenderaan, duduk di belakang ataupun duduk di depan boleh jadi. Dan ada lebih kurang 40 lebih sahabat yang pernah naik kenderaan dengan Rasulullah. Satu kenderaan kuda, dia naik dengan Nabi. Dan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, sahib Fathul Bari, mengarang nama-nama tersebut, tulis siapa yang pernah naik kenderaan dengan Nabi seorang. Lebih daripada 40 orang. Hampir 60 orang yang pernah naik kenderaan dengan Nabi SAW dengan satu kenderaan. Dan banyak hadis yang Nabi sebut ya ghulam, ya ghulam. Nabi akan pesan kepada mereka waktu bila? Waktu ketika mana? Dalam perjalanan. Itu Sayyidina Abdullah bin Abbas, hadis ya ghulam ada dalam matan Arba'in Nawawiyah. Kemudian ada juga hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, kata beliau, ardafani Rasulullah zata yaumin qalfahu. Nabi telah ardafani, kataan ardafa tadi kita sebut, iaitu naik kenderaan dengan Nabi SAW, naik kuda ataupun unta dan seumpamanya, atau keldai.
fa asarra ilayya hadisan. Lalu saya diceritakan oleh Nabi dengan suatu perkara yang Nabi rahsiakan perkara tersebut. Nabi kata jangan cerita ke orang. La uhadditsu bihi ahadan minan nas, kata dia. Saya tak akan cerita rahsia tu kepada orang. Dia tak tahu kita rahsia apa. Sayyidina Anas satu hari balik rumah Sayyidina Ummu Sulaim, Sayyidatina Ummu Sulaim ibu beliau. Sayyidina Ummu Sulaim tanya, kenapa balik lambat hari ini? Sayyidina Anas kan duduk khidmat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari itu dia balik lambat. Tu mak dia tanya, kenapa balik lambat? Kata dia, saya ada kerja yang kena saya buat. Rasulullah suruh saya buat kerja, dan kerja tadi tak sebut kerja apa. Lepas tu mak dia tanya, apa kerja apa? Benda apa yang kamu Rasulullah suruh buat tadi? Maka kata Sayyidina Anas, Rasulullah pesan dah tak boleh habaq ke orang. Tak boleh cerita dekat siapa-siapa. Ni rahsia. Maka apa kata ibu, tengok ni. Ni ibu yang luar biasa. Kalau kita kata apa? Ceritalah sikit. Tak cerita ke orang lah. Cerita saya seorang ya, takkan tak boleh. Nah, tengok ni ibu yang agung. Dia kata apa dekat anak dia? Sayyidina Anas, jangan cerita kat siapa pun rahsia tersebut. Kerana tu rahsianya Nabi SAW. Jangan cerita kat siapa. Sayyidina Anas cerita balik kisah ni ketika mana dia hampir wafat. Dia kata, kalaulah tak kerana perkara itu rahsia, aku cerita dah lah. Tapi sebab tu rahsia, tak ada cerita. Sampai beliau wafat, tak ada siapa pun tahu rahsia tu. Kita tahu rahsia tu? Tak ada. Riwayat hadis tu cerita kata rahsia ya. Dan rahsia tu sampailah wafatnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hatta kalau masuk syurga nanti pun, kalau pergi jumpa dengan Sayyidina Anas, tanya balik pun dia akan maklum yang sama juga. Ni rahsia. Rahsia, kata tak boleh habaq dengan orang. Siapa pun tak boleh bagi tahu. Tengoklah siapa dia yang bentuk ibunya. Sayyidatina Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Agung no, masya-Allah tabarakallah. Luar biasa. Tu satu. Waktu bila? Waktu berjalan. Itu kita kena ada waktu khusus juga. Ayah kalau boleh pergi ambil anak dekat sekolah dalam perjalanan balik, kalau dia boleh sembang pada waktu tu dengan dia sibuk dengan handset pada waktu tu, lebih baik dia sembang dengan anak dia pada waktu tu. Tanya keperluan dia, apa yang dia dapat di sekolah. Karena itu semua akan jadi kenangan besar dalam hidup anak tersebut. Karena ayah pernah bersembang. Khusus lebih lagi ketika anak tadi sudah sampai waktu umurnya boleh bersembang. Artinya Sayyidina Ibrahim alaihi salam, Sayyidina Ibrahim waktu ketika mana dapat mimpi untuk disuruh menyembelih Sayyidina Ismail. Apa kata Sayyidina Ibrahim kepada Nabi Allah Ismail? Nah, inni ra'aitu fil manami anni azbahuk. Nah, fanzur madza tara. Tengok ayah kata apa? Sayyidina Ibrahim kata, aku bermimpi, dalam mimpiku aku dilihat anni azbahuk. Sungguhnya aku menyembelih kamu wahai anakku. Fanzur madza tara. Apa pandanganmu tentang masalah tersebut? Dalam riwayat kata Sayyidina Ismail pada waktu itu umurnya 12 tahun ke 13 tahun dalam riwayat. Mereka kata kecil lagi pada tu sikit. Ini waktu umur budak boleh bersembang dengan dia. Lepas tu kita ayah, ibu kena ada juga bagi anak kita tadi pilihan. Dia ada tempoh umur yang ulama kata waktu ni waktu untuk diberi arahan. Dia tak ada boleh pilihan. Karena kalau diberi pilihan, ada sebagian lagi kata ada anak lelaki dengan anak perempuan kena beza. Kalau anak perempuan, kita kena bagi dia arahan. Kalau anak lelaki, kena bagi dia pilihan. Kenapa? Karena anak perempuan kalau dibagi pilihan pada waktu sekarang, waktu kecil ni lagi dia bagi pilihan, nanti dia akan memilih sampai tua. Faham? Kita susah nak bagi pandangan waktu tu. Dia akan pilih semua. Dia kata nak baju ni ke baju ni? Ha, jenuh kita. Lepas ni dia kata, oh dah ayah bagi pilih ni. Lepas tu mai baju kedua pula lagi, kalau nak pergi ke mana-mana pula ni mak bagi pilih lagi. Tak, dia akan jadi, kata sebahagian kata dia akan jadi rosak selepas tu. Faham? Tapi kalau anak lelaki, tak, kita kena bagi kepada dia pilihan. Nak yang mana? Karena nanti kalau kata dia tak diberi pilihan sampai tua, dia tak akan pilih. Semua dia tak tahu. Tak tahu. Ni nak amanah tu tak tahu. Semua tak tahu. Illa man rahima rabbuh. Kecuali orang yang diberi oleh Allah dengan rahmat. Dia boleh untuk susun balik hidup dia selepas tu. Sama. Sayyidina Ibrahim tanya kepada Sayyidina Ismail,
fanzur madza tara. Tu umur dia katanya 12 13 tahun. Tengok, ni dalam urusan apa ni? Urusan wahyu. Urusan wahyu pun Nabi Ibrahim bincang dengan anaknya Sayyidina Ismail. Sebab Allah Ta'ala dah sebut. Apa kata Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Ibrahim waktu ketika mana Sayyidina Jibril dan juga ada sebahagian malaikat diutus oleh Allah ke kampung Nabi Allah Lut untuk menyampaikan berita ancaman ataupun berita buruk kepada kaum Lut, disampaikan kepada Nabi Lut, mereka terus ke jumpa Nabi Ibrahim. Sebab waktu ketika Nabi Lut diutus ke kaum Sodom, kaum yang terlibat dengan perkara yang tidak pernah berlaku dalam dunia pada waktu ketika zaman tersebut, iaitu lelaki dengan lelaki dan seumpamanya ni, perkara buruk yang berlaku tu. Kemudian Sayyidina Ibrahim pun ada pada waktu tersebut. Sayyidina Ibrahim diutus di tempat lain di Palestin. Manakala Sayyidina bukan di Palestin, waktu itu di Makkah Al-Mukarramah, di Hijaz. Manakala Sayyidina Lut alaihissalam di kaum Sodom, dekat dengan sebagian riwayat kata dekat perairan Jordan dan seumpamanya. Tamam. Jadi bila mana setelah selesai sampaikan berita tadi, patah balik jumpa dengan, bukan patah balik, pergi pula jumpa dengan Nabi Ibrahim, maka disebut apa dalam Quran? Fabasyarnahu bighulamin halim. Anak tak ada lagi. Tapi Allah dah bagi tahu dah kepada Nabi Ibrahim bahawa kamu akan dapat anak yang halim. Halim ni maknanya apa halim? Halim maknanya yang sabar ketika diberikan dengan ujian yang bijak. Ini maksud halim. Halim ni orang yang sabar ketika diberi dengan ujian. Baik. Anak tak ada lagi. Maksudnya dapat anak macam mana? Apa nak tahu macam mana anak tadi begitu ataupun tidak? Maka ketika mana Sayyidina Ismail telah diarahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Allah Ismail, maka Sayyidina Ibrahim AS bincang dan tahulah pada waktu tersebut, kata memang anak ni ghulamun halim. Kenapa? Bila Nabi Ibrahim kata fanzur madza tara, apa kata Sayyidina Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar. Tengok, bahasa tu bahasa yang luar biasa. Dia tak kata ya abati fa'al madza tara, wahai ayah buat apa yang kamu mimpi. Tapi kata Nabi Ismail, buatlah apa yang kamu telah diarahkan oleh Allah. Dia tak ulang balik mimpi itu. Dia kata, ni bukan mimpi biasa, kerana ayahku ni Nabi Allah. Mimpinya adalah wahyu Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata, ya abati fa'al ma tu'mar. Buat apa yang diarahkan. Baik, siapa yang mengarahkan tadi? Dan tentu Nabi Ismail tahu kata yang mengarahkan tu Allah. Karena Nabi-Nabi tidak akan mimpi dengan mimpi yang kosong. Semuanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak? Ini waktu yang luar biasa. Lepas tu kena ada juga masa untuk kita berjalan nuzhah, berjalan khusus dengan anak kita untuk kita berbincang dengan dia dengan satu perbincangan. Tak semua kita nak kena letakkan dengan arahan semata-mata. Berapa ramai ibu ayah yang menginginkan anaknya dengan keinginannya, tidak dibincang dengan anaknya terlebih dahulu. Biar dia ada juga jati diri dia. Dia reti kata dia pun diminta untuk berbincang. Mana bagi pandangan. Macam tu. Hamka pernah sebut kata dia pernah dibawa oleh ayahnya naik bah daripada satu tempat ke satu tempat yang jauh, semata-mata untuk berjalan macam Nabi Ibrahim berjalan dengan anaknya Nabi Allah Ismail. Faham? Buat macam tu saja semata-mata untuk dapatkan sunnah tersebut. Jalan, kadang naik bah, kadang turun jalan dua orang depa saja, tengok pekan, jumpa orang, bagaimana dia bermuamalah dan seumpamanya dengan orang-orang yang dia temui. Itu semua tu akan memberikan sejarah besar bagi anak tadi. Sehingga Hamka masukkan dalam tafsir dia. Dalam tafsir Hamka, kisah tu dimasukkan. Pada kisah cerita bab Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Itu tu akan jumpa kisah tersebut. Faham? Itu untuk baca je lah. Kitab tafsir Hamka bukan untuk mengaji, untuk baca saja. Salah lah kalau ada orang mengajak tafsir Hamka di masjid, tak kena. Itu bukan kitab tadris. Tak kena kalau ada orang mengajak kitab tafsir Hamka. Tafsir Hamka bukan kitab tadris. Bukan kitab untuk diajarkan. Baca saja. Ada juga pandangan pelik dalam tu yang tak perlu untuk dibaca. Baik, terus. Waktu ta'am yang kedua waktu bila? Yang kedua waktu ketika makan. Ini waktu kedua untuk kita nak bagi nasihat pengajaran kepada anak-anak kita. Waktu bila? Waktu makan. Jadi waktu makan ni adalah waktu yang paling berharga sebenarnya. Sebab tu ibu ayah kena ambil berat waktu makan dengan anak. Anak kita kalau masih tempoh pendidikan yang perlu untuk kita bagi didikan kepada dia, jangan sibuk lagi dengan benda lain. Banyak kita yang ini tak berlaku pada zaman dulu. Sebab apa tak berlaku zaman dulu? Sebab binatang ni tak ada. Ni. Sebab benda ni tak ada.
Dan ni anak kita pun ada juga. Dah kali duduk kat meja makan, semua buat kerja masing-masing. Tak ada kerja juga lah. Betul, orang dulu waktu makan ni waktu yang paling berharga. Mana semua pakat duduk waktu tu, semua akan tengok adab. Saya masih ingat lagi, saya pernah makan dengan seorang nenek kepada saudara saya ni, di rumah pakcik saya di Kajang. Jadi Allah yarhamah, nenek ni makan dengan saya, kemudian waktu nak cedok nasi, dia nak tambah nasi, dia pun suar pinggan. Cucu dia nak cedok, tak mau. Nak Nazrul yang cedok, dia kata. Kenapa? Waktu saya masa tu tingkatan 5. Cucu saya tingkatan 5, ngaji di sini di Kelang. Dia kata, kenapa suruh dia cedok? Karena saya tengok dia cedok tadi macam orang tua-tua cedok, dia kata. Macam mana saya cedok nasi? Cedok nasi daripada atas sampai ke bawah. Nah, maksudnya cedok daripada atas sampai ke bawah. Siapa yang ajak saya ni? Yang ajak saya ayah saya. Allah yarham ayah saya. Ayahanda saya ni bukan pesan waktu duduk makan, bila tengok kami cedok, kan suka cedok ke atas. Lepas tu tinggal kerak kat orang hujung. Dia suka cedok ke atas macam tu. Macam makan kat kedai makan. Yalah, kat kedai makan kan pelah dia tinggi. Cedok sampai ke bawah, masuk tangan kita lah dalam tu. Nah, kat rumah kenduri pun sama lah. Dah lah panas pula tu. Jadi kena cedok ke atas lah. Dan lagi pun kalau orang buh dalam pelah, orang akan ambil nasi elok lah, kerak tak bubuh, tak apalah tu. Tapi kalau makan dalam periuk pula diangkat dah tak di atas pinggan. Biasanya orang tua-tua dulu macam tu, kan ambil periuk letak terus di atas meja. Jadi nak cedok tu, nak kena cedok daripada tempat yang elok lah. Macam mana cedok? Saya pernah tibai tangan disebabkan kerana saya cedok daripada atas. Tak, dia kata cedok macam ni. Sebab dulu Tok Wan saya pernah ajak macam tu untuk cedok. Cedok daripada atas turun sampai ke bawah. Cedok. Maksudnya kalau ada kerak, kamu pun rasa kerak sekali. Jangan kamu rasa yang elok, orang lain tinggal kerak. Tak kena tu. Lepas tu yang nenek ni suruh saya yang cedok pada tu. Teringat terus saya kepada ayah, dan sampai sekarang diamalkan perkara tersebut. Kalau makan dalam tu lah. Tapi kalau dah bubuh, orang rumah kita bulan ni kalau cedok pun dah bubuh dalam bekas dah khas. Nasi pun dah bubuh dalam bekas khas. Maksud tu tak boleh lagi lah buat yang macam tu. Nak try juga buat sekali dekat anak-anak kita. Nah, angkat sekali dengan periuk tu tak atas. Tapi kalau masak sekali dengan kawah tak payahlah. Nak buat macam mana tu? Kena buat macam tu. Waktu makan ni lah waktu paling besar sekali untuk kita nak didik anak kita. Kerana kita nak tengok dia makan macam mana. Dulu kita makan selalu ni bunyi ni. Sampai ketua kalau jenis makan bunyi ni, mulut berkicau ni. Dia panggil mulut berkicau. Makan dia berkicau-kicau bunyi. Rasa nak penyepak je tengok ni. Sungguh. Kita tak boleh tengok. Kita apa? Sebab dulu kita macam tu juga waktu makan. Satu lagi kaki suka ni. Oh, dia makan ni kaki ni. Sampai bergegak meja ni. Ayah dia duduk bawah ni, kaki dia akan tendang ni. Tendang tu. Kaki duduk bergedik ni kena. Kalau kata makan berkicau-kicau ni bunyi, dia akan marah. Kata ni bunyi apa makan? Tutup mulut tu. Dia sebab apa bunyi macam tu? Sebab buka mulut. Makan buka mulut. Bunyi, tutup mulut tu. Kunyah pelan-pelan dia kata. Nak pergi kalut pergi mana? Sampai sekarang kita akan ingat. Tapi kalau tak ditegur anak pada waktu tersebut, sampai ketua dia akan macam tu. Dan dia akan payah nak ubah waktu tu. Dan dia akan kata, mak aku tak pernah kata apa-apa, hang pandai-pandai lebih. Mak tak pernah kata apa. Faham? Sayyidina Rasul SAW cuba tengok. Sayyidina Umar bin Abi Salamah, anak tiri Nabi SAW. Kata beliau, kuntu ghulaman fi hijrin Nabi. Aku masih kecil waktu berada dengan Nabi SAW. Ini waktu ketika kecil beliau dibelau oleh Nabi SAW kerana Sayyidina Rasul berkahwin dengan ibunya dan Sayyidina Abu Salamah wafat. Karena Abu Salamah adalah saudara sesusu Nabi SAW. Nabi berkahwin dengan isterinya setelah Sayyidina Abu Salamah wafat dalam perang Uhud. Fakanat yadi tatishu fi suhfah. Tangan aku ni tu dia. Tatish ni maksudnya apa? Maksudnya macam terbang habis semua, kena dekat bekas makanan. Sak pi sini, ambil macam-macam. Maka Sayyidina Rasul kata apa? Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, samillah ta'ala." Wahai anak muda, wahai anak kecil, samillah ta'ala maksudnya baca bismillah. Wa kul bi yaminik wa kul mimma yali. Makan dengan tangan kananmu dan makan dengan apa yang ada di kelilingmu dulu. Wa kul mimma yalik maksudnya yang dekat dengan kamu pada waktu itu. Ini ulama keluarkan faedah.
Maka kata Sayyidina Umar bin Abu Salamah kata apa? Fama zalat tu'mati ba'du. Makanan yang aku makan selepas tu, cara makan aku buat yang macam Nabi pesan kepada aku. Tengok no, macam mana Nabi pesan waktu ketika makan. Nah, ya bunai atau ya ghulam samillaha ta'ala kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makan dengan tangan kanan, makan dengan apa yang ada di keliling kita dulu. Lepas tu ulama susun khas bab kenaan dengan makan dengan budak-budak. Lepas tu kalau orang buat kedai makan, makanan yang paling utama untuk disediakan kepada kanak-kanak dulu. Sebab budak-budak mata dia tidak boleh untuk berhenti pada melihat makanan dan benda yang menggiurkan dengan nafsu dia pada waktu tersebut sebagai kanak-kanak. Lepas tu kalau kita buat kedai makan, kita pergi jamu hak lain dulu, hak senang-senang dulu. Contohnya 5 orang, orang tua pakat minta nasi goreng Cina. Dia kata hak ni senang buat 5. Hak budak ni minta 1 je. Dia pergi buat hak 5 dulu. Ni orang yang tak erti dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang erti dengan sunnah Nabi, saya pernah pergi ke satu hotel di di Penang, di Langkawi. Waktu kami tempah makanan, ada sekali dengan sepupu saya kecil lagi pada waktu tu, yang hadir makan dulu pada waktu tu adalah kepada kanak-kanak dulu. Yang pertama dia bawa main dengan buku lukis untuk budak-budak tu tak boring. Kemudian dia akan bawa main dengan French fries tu untuk dia makan dulu. Padahal tak tempah pun. Kenapa dibuat macam tu? Kerana untuk nak bagi budak tadi tidak akan meragam dan akan menyusahkan mak dan ayah dia yang ada pada waktu tersebut. Macam tu sekali dia pun ambil. Siapa yang buat ni naknya? Rasulullah. Tapi hotel tu bukan orang Islam punya. Hotel tu orang putih punya. Kan? Pakcik saya kerja situ. Saya pun pi tu atas syafaat dia je lah. Hak nasi makan 300 jadi 30 ringgit tu yang kita pi tu. Saya kata kaya pula tu. Tu baru saya baru kahwin masa tu. Dan tak duduk pun hotel tu, duduk kat rumah pakcik saya. Lepas tu pergi makan tu pakcik saya bawa, dia kata hari ni saya nak belanja, kata di Four Seasons, hotel Four Seasons. Dia jamu tu, saya, oh macam ni rupanya. Ini ada dalam hadis Nabi, dalam Syama'il ada. Nabi ketika dapat buah yang baru, orang di Madinah, para sahabat di Madinah yang buat kebun hantar buah yang baru kepada Nabi. Nabi doakan buah tersebut dengan keberkatan, dan Nabi akan panggil kanak-kanak dulu. Sebab mata budak-budak tak boleh tengok dengan nikmat pada waktu tersebut, maka kena bagi kat mereka dulu. Lepas tu kalau makan dengan kanak-kanak dalam satu hidangan, tangan pertama yang kena basuh adalah tangan budak-budak dulu. Kemudian baru basuh tangan orang yang paling mulia dalam majlis. Kalau majlis tu ada alim, basuh tangan alim tu dulu. Nah, jangan basuh tangan YB dulu, tangan alim dulu. Tangan YB nombor 2 lepas alim. Orang kita ada, nah, alim jatuh nombor 5, YB dulu waktu tu. Masyarakat kita masih kena banyak lagi betulkan dengan masalah dengan orang alim dan seumpamanya. Baik, selesai. Kemudian apa lagi kata Nabi SAW kepada Sayyidina, sama juga dengan tadi hadis disebut oleh Nabi, ya bunai fasammillaha wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Basuh tangan kanak-kanak dulu ketika makan, dan kalau habis makan baru basuh tangan yang paling alim dulu, yang paling mulia dalam majlis tersebut yang kita makan, basuh tangan dia dulu. Barulah basuh tangan budak-budak lepas. Sebab apa tangan budak-budak dibasuh pada permulaan? Karena tangan budak tidak selamat daripada kekotoran. Jadi dia main benda kotor dan seumpamanya, maka dibasuh tangan dia dulu, karena nanti takut dia pegang makanan dulu, maka itu akan menjijikkan. Maka dibasuh dulu tangan kanak-kanak pada permulaan, penghujung, selepas selesai makan, basuh tangan yang paling mulia dalam majlis. Tengok nah. Dan kemudian diajarkan kepada anak-anak kita dengan cara makan macam tu. Dan kemudian yang terakhir, waktu kita nak bagi nasihat kepada kanak-kanak, waktu ketika budak tadi sakit. Ni waktu budak sakit, demam, bagi nasihat kepada dia waktu tu. Karena waktu sakit ni tak kira budak, orang tua pun boleh terima nasihat waktu tu. Dia akan terima nasihat waktu sakit ni. Sebab tu doktor yang paling sebenarnya, yang paling cepat untuk boleh bagi dakwah kepada orang ni adalah doktor. Sebab pesakit tu main kat dia. Jadi dia boleh nasihat, jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Biasanya dia akan ikut. Kenapa? Karena orang ni lebih takut dengan hak berkait dengan dunia ni daripada akhirat dia. Lepas tu kalau kata tok guru mai bagi nasihat pergi tak mana dalam masjid ni, dia kata tak mau mai. Dia tak mau dengar, dia tak mau mai. Dia kata dia boleh pilih siapa dia nak mai. Suka dia kata. Tapi kalau dia sakit, ya dia boleh pilih juga doktor lah, tak ada masalah apa. Cuma kalau dia pergi kat doktor tu telah didatangi dia. Kalau alim, kalau kata tok guru ke apa, dia kena mai ke tempat untuk mengajak.
Tak macam zaman dulu. Zaman dulu orang pi nak mengaji dengan tok guru. Zaman lah tak boleh. Kalau tok guru tak mai, bakat orang kata orang syekh kita ya pi, dia bila nak mai. Oh macam tu pula lah. Macam tu kan. Baik. Tengok ni, Nabi SAW buat macam mana kepada seorang anak muda Yahudi yang berkhidmat kepada Nabi SAW. Nabi datang melawat beliau, kan anak Yahudi tersebut. Nabi duduk di kepalanya dan Nabi kata, aslim, masuklah Islam, kata Nabi kepada ini khadam Nabi SAW. Khadam Nabi yang berkhidmat dengan Nabi SAW. Fa nazara ila abihi wa huwa indah. Dia pun tengok ke ayah dia. Ayah dia duduk kat sebelah Nabi. Maka ayah dia kata, ati' Abul Qasim, taatlah dengan Abul Qasim, dengan Nabi Muhammad SAW. Fa kharajanna fa aslama, dan dia masuk Islam. Maka Nabi pun keluar dengan gembira. Nabi kata, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia daripada api neraka. Bayangkan tengok no? Budak ni berkhidmat dengan Nabi sekian lama. Nabi tidak pernah pun sebut kepada dia untuk masuk Islam, melainkan pada waktu ketika dia sakit. Maksudnya apa dia? Ini waktu yang paling sesuai pada waktu tersebut. Boleh faham? Jadi Nabi memilih waktu yang munasabah untuk menyampaikan sesuatu dengan keadaan yang tertentu pada waktu tersebut. Itu kalau orang boleh beramal dengan 3 keadaan tadi untuk dia bagi nasihat kepada anak-anaknya, maka insya-Allah akan memberi kesan yang besar kepada anak tersebut. Sebab tu generasi zaman dulu generasi yang luar biasa. Mereka lahir sebagai orang-orang yang mampu untuk memberikan panduan kepada kita zaman sekarang. Kanak-kanak kecil mereka pada zaman tersebut seperti orang dewasa pada zaman dahulu. Tengok kisah terakhir saya nak baca pada malam ni. Dia bukan cerita panjang-panjang. Orang lupa habis semua kita cerita apa ni. Ada satu cerita yang disebutkan dalam kitab Amba Nujabail Abna. Cerita tentang anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang bijak. Cerita ni diceritakan oleh Syekh Ibnu Zafar Al-Makki. Kata beliau, balagani anna Aba Yazid Taifur ibn Isa Al-Bustami radhiyallahu anhu. Ni Imam Abu Yazid Bustami, namanya apa dia? Taifur ibnu Isa. Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami ni wali Allah Ta'ala. Kata beliau, lamma hafidha, disebutkan cerita tentang Sayyidina Abu Yazid Bustami. Waktu ni Abu Yazid Bustami masih kecil. Bila mana Abu Yazid Bustami telah menghafal ayat, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah malam walau sedikit. Qala li abihi ya abati, dia kata ke ayah dia, wahai ayahku, manil ladzi yaqulu Allah Ta'ala lahu hadha? Siapa yang Allah Ta'ala sebut ya ayyuhal muzammil ini? Dia tanya kan, dia dah hafal Quran. Dia kena kutak, zaman dulu ada kutak. Kutak ni tempat hafal Quran. Kan? Budak-budak hafal Quran, belajar menulis dan seumpamanya. Macam tadika zaman lah. Kan? Jadi dia pun balik cerita ke ayah dia, dia dah hafal ayat ni. Dia kata, ayah, siapa yang dimaksudkan dengan muzammil tu? Maka kata ayah dia, ya bunai, zalikan nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muzammil itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata dia, ya abati, malaka la tasna' kama sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak teguk pak pula dah. Dia kata, wahai ayah, kenapa kamu tak buat macam Rasulullah? Tak nak tengok pun bangun malam. Pagi tu Anak teguk pak, dia kata, saya duk tengok ayah tak pernah bangun malam pun. Ni dalam ni ayah, Allah Ta'ala suruh Nabi bangun malam. Dan ayat ni turun kepada Nabi. Kan kita disuruh ikut Nabi. Kenapa ayah tak buat macam Nabi? Kata dia, qala ya bunai, inna qiyamal lail qassasa bihi sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lail itu khusus kepada Nabi. Ini maksus kepada Nabi, atau khususiat Nabi ni wajib bagi Nabi untuk solat malam. Ayah pun ada jawapan, pandai kan. Ayah kata tu khususiat Nabi. Ya betul, memang betul. Nabi wajib qiyamul lail. Tamam. Dan kemudian wa biftiradihi duna ummati. Dan tu difardukan kepada Nabi, tidak kepada umat. Umat sunat bangun malam, Nabi wajib bangun malam. Fasakata anhu, anak pun duk diam. Abu Yazid diam tu, tak jawab lah, dapat ada jawapan lah. Jadi dia kepok balik. Dia tak apa. Falamma hafidha qawlahu subhanahu wa ta'ala, bila dia hafal kalam Allah pula yang lain. Dalam surah Muzammil juga ayat 73. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna, ayat 73, ayat 20. Nah, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusai lail wa nisfah
wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Tengok. Sebenarnya Allah Ta'ala mengetahui annaka taqumu adna min sulusai lail wa nisfah wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Maksudnya kamu bangun malam pada waktu yang disebut oleh Allah tadi 2/3 malam, ataupun wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min ummatik wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan satu kelompok yang bangun bersama dengan kamu pada waktu malam tersebut. Lepas tu dia tanya, ya abati inni asma'u anna ta'ifatan kanu yaqumuna al-lail. Faman hadhihi ta'ifah? Saya dengar dalam ayat ni ya ayahku, ada ta'ifah juga bangun malam. Dulu kan ayah dia dah kepak dia dah. Ni dia kata balik, ni ada pula ni ada orang bangun malam juga ni dalam ayat ni juga ni. Dalam surah Muzammil juga tadi. Tadi Muzammil ayat 1 2. Ni Muzammil ayat 20. Ni disebut ni ada orang bangun malam. Siapa depa tu? Qala ya bunai ulaika sahabah radhiyallahu ridwanullah alaihim ajma'in. Wahai anakku, tu sahabat. Ta'ifatun minal ladzina ma'ak, tu sahabat tu. Oh, qala ya abati fa ayyu khairin fi tarki ma amilahu nabi wa ashabuh. Benda baik apa ni kalau kata kita tinggal yang nabi buat, sahabat pun buat ni. Pak dia kata apa? Fakana, dia kata, pak dia tu jawab, sadaqta ya bunai. Betul wahai anak. Hak kamu kata tu betul. Sungguh. Nah. Fakana abuhu ba'da zalika yaqumu minal lail wa yusalli. Allah. Tengoklah, ni ayah zaman dulu. Kalau ayah zaman lah, pandai mengaji baru 20 ayat, balik nak tegur aku. No? Siapa? Kita. Yang jenis jawab balik ni. Tak, ayah Sayyidina Abi Yazid Bustami, namanya Isa, dia kata apa? Sadaqta ya bunai. Betul apa yang kamu kata wahai anakku. Maka ayah dia pun selepas tu tak bangun pula dah. Tak tinggal bangun malam, dan setiap malam akan bangun solat. Fastaiqadha Abu Yazid lailatan. Satu malam Sayyidina Abu Yazid bangun malam juga. Tengok ayah dia tengah tu semayang. Fa iza abuhu yusalli. Faqala ya abati. Maka Abu Yazid pun kata kepada ayahnya, "Allimni kaifa atatahhar wa usalli ma'ak." Bayangkan umur dia waktu ni berapa kata. Dan dia kata umur dia waktu ni 3 tahun. 3 tahun dia waktu ni umur dia. Dan dia kata, "Wahai ayahku, ajarkan aku untuk ambil wuduk dan solat denganmu ya ayah." Nah, dia bangun malam tengok ayah dia semayang, dia kata, "Boleh tak ayah ajak saya ambil wuduk? Boleh tak ajak saya untuk saya ni solat bersama dengan kamu?" Faqala abuhu, maka kata ayahnya, "Ya bunai, urqud fa innaka saghirun ba'du." Tidaklah wahai anakku, kamu tidur, kamu kecil lagi kata dia. Tak perlu kamu nak sibukkan diri kamu dengan benda yang orang dewasa buat. Qala ya abati, maka dia jawab, "Idza kana yaumun yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum aqulu rabbi." Nanti kalau hari akhirat, ketika mana ni ayat Quran tu noh, dia iktibas daripada ayat Quran. Dia kata nanti hari akhirat ketika manusia ini bertempiaran liyurau a'malahum, dan untuk diperlihatkan amal mereka, aku akan kata kepada Tuhanku, "Inni qultu li abi kaifa atatahhar li usalliya ma'ak fa aba." Pak aku pernah kata dekat dia, "Tolong ayah ajarkan aku untuk berwuduk, untuk semayang dengan kamu." Ayah saya tak mau ajak, saya akan bagi tahu ke Allah nanti, kata dia. Baik tu. Pak dia kata apa? Qala li urqud, tidur, fa innaka saghirun ba'du atuhibbu hadha. Kemudian ayahku kata pula ke aku, "Ya Tuhanku, pergilah tidur, karena kamu masih kecil lagi. Adakah kamu suka macam tu ya Allah?" Apa yang disebut? Ada minta maaf. "Atuhibbu hadha?" Kamu suka tak aku sebut macam tu dekat Allah nanti wahai ayahku? Maka kata ayah dia, "La wallahi ya budai, demi Allah saya tak akan suka kamu sebut macam tu wahai anakku. Ma uhibbu hadha, aku tak akan suka dengan benda tersebut." Wa 'allamahu fakana yusalli ma'ah. Maka diajarkan wuduk, dan Sayyidina Abu Yazid solat dengan ayahnya daripada kecil pada waktu tersebut, sampailah beliau jadi kibar awliya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tengok nah, macam mana orang dulu. Tak heran kenapa Sayyidina Abi Yazid boleh jadi wali Allah taala, kerana ayahnya juga adalah salah seorang daripada awliya Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang nak terima nasihat anak kecil. Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah satu hari jalan, tengok ada orang pakat anak-anak kecil, muda-muda, budak-budak kecil duduk tepi jalan, kata, "Hadza imamul a'zam yaqum kulla laylah." Ini imam a'zam yang bangun sepanjang malam, tidak pernah tidur. Kalau kita dengar hak tu agak kita lalu tengok ada muda-muda kata, "Ni orang hebat ni, tak pernah tidur malam,
sembahyang malam sepanjang malam. Kita kata apa dia? Alhamdulillah. Walaupun aku tak buat, tapi dia pun nampak sinar tu. Selesailah kerja aku, kata dia. Tapi apa Imam Abu Hanifah buat? Imam Abu Hanifah tidak tidur malam lagi selepas itu, kerana melakukan apa yang disangkakan oleh orang-orang pada waktu tersebut. Kita suka kalau orang sangka baik kat kita, kemudian kita tak buat apa yang orang sangkakan kat kita tadi. Tapi kalau orang sangka buruk dekat kita, kita buat pula benda yang kita orang sangka tu, padahal kita tak buat benda tu asalnya. Orang tu sangka buruk kat kita, kata dia ni macam buat benda ni sekian-sekian, kita tak pernah buat benda tu. Kemudian kita akan kata apa? Dah alang duk kata sangat, aku buat suruh lagi baru tahu. Siapa suruh buat? Hak orang sangka baik kat dia, dia tak buat pun. Hak tu. Kalau orang sangka buruk, pulun sangat nak buat. Tu kata nafsu. Faham? Hak tu maksudnya. Moga-moga Allah Ta'ala lindung kita daripada perkara tersebut, dan moga Allah Ta'ala jadikan kita seperti mana yang telah ditunjukkan oleh para salafus salih yang terdahulu, dan moga-moga kita mampu menjadi ibu dan ayah yang mampu mendidik anak-anak kita dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Karena kita semua mengharapkan kepada anak-anak kita nanti akan mendoakan kita. Karena kalau kita tidak didik pada waktu sekarang, anak-anak kita tidak akan mampu untuk memberikan kebaikan pada kita pada masa akan datang. Saya rasa setakat itu dulu. Moga-moga si anak akan menjadi anak yang terbaik kepada ibu dan ayahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan moga-moga ayah-ayah, ibu-ibu yang ada pada malam ini, yang mendengar apa yang telah kita sebutkan pada malam ini, berusaha untuk menjadi ibu dan ayah yang terbaik, insya-Allah. Dan kalau dah terlambat, contohnya kita dah diuji oleh Allah Ta'ala, jangan kita abaikan doa kita tersebut untuk kita mendoakan kebaikan kepada anak-anak kita. Karena moga dengan berkat doa ibu dan ayah, karena ibu dan ayah ni adalah wali-wali Allah Ta'ala yang masih hidup, yang dia sendiri tak sedar, kata dia tu ada doa mustajab untuk anak dia. Kalau kita tak jadi wali untuk orang lain pun, dan juga kepada umat, kita wali kepada anak kita. Doa kita tu khusus untuk anak kita. Doakan yang terbaik untuk dia jadi hamba Allah Ta'ala yang baik, yang mampu untuk memberikan kebaikan kepada umat Nabi SAW. InsyaAllah Allah Ta'ala akan perkenankan. Tidak sekarang, akan datang. Tidak dia, cucunya nanti insyaAllah akan jadi orang yang mulia, disebabkan kerana datuk neneknya yang telah mendoakan kebaikan kepada dirinya, insyaAllah. Maka jangan diabaikan doa-doa kita tadi untuk anak-anak kita, dan juga kepada umat Nabi SAW seluruhnya. Dan saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada pihak surau, kepada pandak saya yang jemput saya mai ke sini ini, dengan hamzah wasalnya beliau lah, dapat sampai ke sini pada hari ini. Dan moga-moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada beliau, juga kepada seluruh pihak masjid dan seluruh pihak surau, minta maaf. Dan moga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada yang mendengar, mengambil perhatian, mengambil faedah dengan apa yang kita sebutkan pada hari ini. Dan Allah Ta'ala sembuhkan orang yang sakit dalam majlis kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Ta'ala perkenankan hajat-hajat siapa yang berhajat pada malam ini. Dan Allah Ta'ala memberikan kebaikan dan menjadikan anak-anak kita anak yang saleh dan salihah. Amin. Dan moga-moga Allah Ta'ala menjadikan suami istri yang terbaik dalam keluarga mereka, dan jadikan rumah mereka rumah-rumah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang ada masalah, yang hadir dalam majlis kita pada hari ini diselesaikan masalahnya, diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan dengan kemudahan oleh Allah Ta'ala, dimurahkan rezeki mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.